السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Menghormati saf kepimpinan surau, tuan-tuan imam, saf kepimpinan masjid, tuan-tuan imam, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah kita menyambung sedikit lagi perbincangan tentang kesesatan ataupun ajaran yang dibawa oleh kumpulan Syiah khususnya di Malaysia, dan kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitulah tentang peristiwa Karbala. Sebab malam ni ada kamera depan ni, ada live seluruh dunia, saya kena tunjuk buku ni ataupun kitab yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, bukan saya karang sendiri, yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM bahagian akidah, dan salah seorang yang terlibat dengan penerbitan buku ini ialah Datuk Seri Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri, yang kita tidak lagi meragui akan keilmuannya. Jadi saya tolong baca sahaja dan tuan-tuan tolong dengar sahaja. InsyaAllah kita teruskan apa yang disebutkan tentang Syiah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syiah pencetus peristiwa Karbala. Golongan Syiah sepatutnya tidak leka untuk mengkaji catatan para ulama mereka. Dia sebut golongan Syiah kena kaji catatan para ulama Syiah, bukan diajak tengok kepada apa pandangan golongan Sunni ataupun yang selainnya. Tengok sendiri catatan daripada para ulama mereka yang muktabar. Mereka meletakkan tokoh-tokoh ilmuan mereka ini pada tahap ulama muktabarah. Menerusi kitab-kitab utama mereka. Dia kitab dia banyak, ada beribu kitab Syiah ni. Umpamanya dalam Al-Ihtijaj ala Ahli Al-Lajaj yang dikarang oleh Ahmad bin Ali bin Abi Talib At-Tabarasi. Dia menuliskan bahawa, ni tulisan ulama Syiah semua ni yang saya baca ni. Dia menuliskan bahawa Imam Ali Zainal Abidin, iaitu anak Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, yang ikut serta dalam rombongan Husain radhiyallahu anhu ke Kufah, telah berkata kepada penduduk Kufah. Dia petik kata-kata daripada Imam Ali Zainal Abidin, yang kita pun kenal siapa dia. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin dalam kitab besar Syiah? Ini makna pengakuan daripada tokoh mereka sendiri. Apa dia sebut? Wahai manusia, ini kata Ali Zainal Abidin, yakni orang-orang Kufah, dengan nama Allah aku bersumpah untuk bertanya kamu, ceritakanlah, tidakkah kamu sedar bahawasanya kamu mengutuskan surat kepada ayahku, yakni menjemputnya datang. Ini cerita bagaimana penduduk Kufah mengutus surat kepada Sayyidina Husain supaya bergeraklah, berhijrahlah daripada Madinah ataupun daripada Mekah itu, berhijrah ke Kufah. Sebab pada ketika itu kepimpinan dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di dalam dinasti Bani Umayyah, dan khalifah yang diangkat selepas daripada itu adalah Yazid bin Muawiyah. Yang ni dia nak sebut. Jadi penduduk Kufah kata, kamu berhijrah ke Kufah di Iraq itu, kami akan membai'ah kamu sebagai ketua. Kata Imam Ali, dia kata, kamu menjemput ayahku datang, kemudian kamu menipunya. Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setia kamu kepadanya, kemudian kamu membunuhnya?
membiarkannya dihina. Celakalah kamu kerana amalan buruk yang telah kamu lakukan untuk dirimu. Ini di dalam kitab besar Syiah disebutkan begitu oleh ulama besar mereka. Pada halaman sebelumnya, At-Tabarsi mengemukakan kata-kata Fatimah As-Sughra, yakni anak perempuan Sayyidina Husain radhiyallahu an kepada penduduk Kufah. Ini kata-kata anak perempuan Sayyidina Husain pula. Apa yang dia nukilkan di dalam kitab Syiah? Apa dia kata? Wahai penduduk Kufah, wahai pembelut dan pengkhianat, kami adalah Ahlul Bait yang Allah Ta'ala menguji kami dengan kamu dan menguji kamu dengan kami. Kemudian apa sambung lagi? Daripada Fatimah As-Sughra dia kata apa? Kamu telah membunuh kami dan merampas harta benda kami sebagaimana kamu telah membunuh datuk kami Ali radhiyallahu anhu. Pedang-pedang kamu senantiasa menitiskan darah-darah kami Ahlul Bait. Semua ni bukan dikarang oleh ahli riwayat daripada golongan Sunni. Semuanya dicatatkan di dalam kitab-kitab mereka. Mana dia kena baca dan dia kena faham betul-betul sebenarnya siapakah yang menjadi pengkhianat kepada Ahlul Bait. Mullah Baqir Al-Majlisi yang diberikan gelaran Khatimatul Muhaddithin di kalangan Syiah, Mullah Baqir Al-Majlisi adalah muhaddithin yang paling hebat di kalangan mereka, ahli hadis yang dikira paling muktabar di kalangan mereka. Dia menukilkan kata-kata Sayyidina Husain radhiyallahu an kepada Syiah Kufah yang telah bersiap sedia untuk bertempur dengan beliau. Ini pun kata-kata Sayyidina Husain. Apa dia kata? Wahai orang-orang Kufah, semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat maksud-maksud jahatmu. Wahai orang yang curang, zalim dan pengkhianat, kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu kesempitan. Tetapi bila kami datang untuk memimpin dan membela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu, maka sekarang kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-musuh dalam menentang kami. Ini sejarah yang tak boleh dipadam, yang dinyatakan sendiri oleh mereka, yang kekal dalam catatan mereka sejak pada dulu sampai kepada hari ini. Inilah kenyataan dan realiti yang mereka tidak boleh nafikan. Kemudian dia kata apa lagi? Dalam kitab Ayanus Syiah, pengarangnya Said Muhsin Al-Amin mengatakan bahawa seramai 20,000 penduduk Iraq telah berbai'ah kepada Husain. Bukan cerita kecil-kecil. 20,000 penduduk Iraq telah berbai'ah kepada Husain. Kemudian mereka mengkhianatinya lalu memberontak terhadapnya dalam keadaan bai'ah, masih lagi berada di tengkuk-tengkuk mereka dan membunuhnya. Bila dah berbai'ah dalam Islam, dah berbai'ah wajib taat dan berpegang dengan bai'ah tersebut. Tetapi ketika bai'ah itu masih segar, mereka khianat, kemudian mereka membunuh Ahlul Bait. Ini yang berlaku. Saya baca seterusnya. Banyak lagi kitab-kitab Syiah menukilkan perkara yang sama. Banyaklah disebut di sini. Antaranya, dia kata berdasarkan kepada fakta yang dikemukakan, dapatlah disimpulkan bahawa Syiah Kufah adalah pencetus peristiwa Karbala dan pembunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah yang menjadi punca ratapan dan penyesalan mereka yang tidak berkesudahan. Malah pengakuan Syiah pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain ini diabadikan oleh ulama-ulama Syiah yang merupakan rujukan agama mereka seperti Baqir Majlisi, Nurullah Shustri dan lain-lain dalam buku masing-masing. Ulama Syiah menceritakan balik kisah pembunuhan Sayyidina Husain ini sebagai suatu perkara yang mesti dikesali. Dicerita di kalangan mereka. Kita asalnya tak terlibat pun. Kita berada di dalam satu perjanjian yang memang kita akan patuh dengan perjanjian tersebut. Tetapi kerana hasutan orang lain, maka kita belot. Kita langgar bai'ah tersebut, akhirnya kita membunuh
cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Baqir Majlisi? Dia tulis dalam kitab dia. Baqir Majlisi ini tokoh Syiah lah. Dia kata apa? Sekumpulan orang-orang Kufah terkejut oleh satu suara ghaib. Maka berkatalah mereka, demi Tuhan, apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain. Kita telah membunuh ketua pemuda ahli syurga kerana Ibnu Ziyad anak haram itu. Di sini mereka mengadakan janji setia di antara sesama mereka untuk memberontak terhadap Ibnu Ziyad, tetapi tidak berguna apa-apa. Siapa pula Ibnu Ziyad ini? Ibnu Ziyad inilah yang orang akhirnya kaitkan dengan Yazid bin Muawiyah. Ibnu Ziyad ni ataupun nama sebenarnya Ubaidillah bin Ziyad. Dia ni di dalam zaman pemerintahan Bani Umayyah, ketika zaman Yazid bin Muawiyah, sama dengan peristiwa Karbala ni pada tahun 60 Hijrah. Yazid bin Muawiyah lantik dia sebagai gubernur di Basrah. Kemudian ditukar, dia lantik pula Ubaidillah bin Ziyad ini sebagai gubernur di Kufah. Dia jadi konflik di situ. Tetapi apabila Ibnu Ziyad ni tahu yang penduduk Kufah tidak mengalu-alukan dia, penduduk Kufah sudah pun menjemput Sayyidina Husain untuk datang ke Kufah, berbai'ah dengan Sayyidina Husain untuk menjadi pemimpin di kalangan mereka. Pada ketika itulah Ibnu Ziyad datang ke Kufah. Dia menghasut orang-orang yang berpengaruh di Kufah itu untuk bangun memberontak, dan hasutan dia berjaya. Yang ni Ibnu Ziyad ini orang siapa? Yang itulah akhirnya dikaitkan dengan Yazid bin Muawiyah, sebab dia adalah gubernur yang dilantik oleh Yazid di bawah kerajaan Bani Umayyah. Itulah cerita yang kita duk dengar selama ni berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Kita disumbatkan dengan cerita bahawa anak sahabat Nabi sendiri yang membunuh cucu Nabi, Ahlul Bait, cucu Nabi yang sangat Nabi sayangi. Itu cerita yang dibawa kepada kita. Tetapi bila dibongkarkan di dalam kitab-kitab Syiah sendiri, mereka pun mengakui dengan terang dan jelas bahawa yang menjadi punca adalah mereka sendiri, termakan dengan hasutan yang dibawa oleh Ubaidillah bin Ziyad. Ni akhirnya dikata apa? Ibnu Ziyad anak haram itu. Akhirnya mereka berkumpul untuk kembali memberontak kepada Ibnu Ziyad. Tapi untuk apa? Pada ketika itu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun dibunuh dan dihina dengan begitu dahsyat. Sejarah menceritakan bagaimana Ibnu Ziyad masuk ke Kufah itu. Dia perintahkan orang-orang dia bawa kepala Sayyidina Husain, letak depan dia. Dia ambil tongkat dia, dia tolak bibir Sayyidina Husain, dia tolak bibir. Sahabat yang masih ada di kalangan mereka pada ketika itu menyebutkan kepada Ibnu Ziyad, wahai Ibnu Ziyad, angkat tongkat kamu itu. Tahukah kamu bibir yang sedang kamu tonyoh itu adalah bibir yang selalu dikucup oleh bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah hinanya kamu wahai Ibnu Ziyad. Adakah dia sedar? Tak juga. Akhirnya sahabat yang membela Sayyidina Husain ini dia halau keluar daripada Kufah. Itu sejarah dia. Siapa orang yang sebenarnya memancung kepala Sayyidina Husain ini? Dia sebut di belakang ni. Nanti kita tengok. Kemudian seterusnya, apa kata Qadhi Nurullah Shustri, seorang lagi ulama Syiah. Dia menulis dalam bukunya Majalis Al-Mu'minin bahawa selepas sekian lama, yakni lebih kurang 4 atau 5 tahun Sayyidina Husain terbunuh, ketua orang-orang Syiah mengumpulkan orang-orang Syiah dan berkata, lepas 4 tahun 5 tahun berlaku peristiwa Karbala ni, puak-puak Syiah ni di kalangan ketua-ketua mereka dia berkumpul. Kemudian dia kata apa?
Kita telah memanggil Sayyidina Husain dengan memberikan janji akan taat setia kepadanya. Kemudian kita berlaku curang dengan membunuhnya. Kesalahan kita sebesar ini tidak akan diampunkan kecuali kita bunuhan sesama kita. Nampak? Bila dia sedar yang mereka lah sebenarnya pengkhianat, mereka lah sebenarnya yang membunuh cucu Nabi SAW, dia kata cara kita nak bertaubat ni tak ada cara lain melainkan bunuh sesama kita. Kan dalam Quran Allah sebut bunuh diri kepada cerita Nabi Musa, sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israel menyembah anak lembu. Kan? Bila Nabi Musa turun balik kepada mereka yang telah murtad ini, kembali kepada ajaran asal nenek moyang mereka, bunuhlah diri kamu. Bunuh diri itu bukan bunuh diri sendiri. Inilah dia kata bunuhan sesama sendiri ini. Bila bunuh sesama sendiri satu akidah itu, Al-Quran mentafsirkan sebagai bunuh diri. Bukan bunuh diri macam yang kita faham tu. Dengan itu berkumpullah sekian ramai orang Syiah di tepi sungai Furat. Bila dah diserukan ulah ulama besar mereka ni, berkumpullah sekian ramai orang Syiah ni. Orang Syiah ni semua berkumpul di tebing sungai Furat sambil mereka membaca. Inilah surah Al-Baqarah ayat 54. Hujung ayat tu. Maksud dia apa? Maka bertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Tuan-tuan, wa iz qala Musa, yang surah Al-Baqarah ayat 54 kan. Ayat ni menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya. Tapi Syiah ambil ayat ni letak dalam kehidupan mereka yang telah pun membunuh Sayyidina Husain. Kita kena buat macam tu, dia kata. Bunuh sesama kita ni untuk bertaubat kepada Allah. Kita dah pun melakukan satu kesalahan besar dengan membunuh Ahlul Bait. Itu adalah lebih baik bagimu daripada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Kemudian mereka bunuhan sesama sendiri. Inilah golongan yang dikenali dalam sejarah Islam dengan gelaran At-Tawwabun. Yang ni memang kalau kita tengok, sebenarnya yang mereka duk ra'i 10 Muharram kan, mereka meraihkan peristiwa Karbala. Apa dia buat yang kita baca sebelum ni? Dia memukul-mukul kepala, dia hentak-hentak kepala dia, bahkan dia ambil pedang, dia pukul belakang dia sampai terbelah, ada yang sampai bawa nyawa. Dia buat macam tu. Sebenarnya inilah yang disebut dalam kitab-kitab Syiah, mereka meratapi kesilapan mereka. Bertaubatlah tu. Bertaubat cara dia. Maknanya dulu kami dah bunuh cucu Nabi, hari ni kami menyesal, kami seksa diri kami. Jadi itulah yang mereka raikan saban tahun daripada dulu sampailah ke hari ini. Sebab mereka sendiri pun dah tahu, di kalangan ulama mereka menyatakan sebenarnya kitalah pengkhianat, bukanlah mana-mana pemimpin di kalangan orang-orang Arab Madinah ke Suriah dan sebagainya. Kita yang buat pasal. Ini yang saya sebut tadi, Ibnu Ziyad tadi. Dia sebut apa? Sejarah juga tidak akan melupai peranan Syis bin Rabai. Syis bin Rabai inilah antara orang yang berjaya dipengaruhi oleh Ubaidillah bin Ziyad untuk melanggar perjanjian, untuk mengkhianati bai'ah yang diberikan pada Sayyidina Husain dengan janji-janji keduniaan. Dia mengkhianat. Dia sebut apa? Dia kata Syis bin Rabai dalam pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala, apa peranan dia? Tahukah anda siapa Syis bin Rabai? Dia adalah seorang Syiah pekat, totok punya Syiah. Pernah menjadi duta kepada Sayyidina Ali di dalam peperangan Siffin, sentiasa bersama dengan Sayyidina Husain. Dialah juga yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap kerajaan pimpinan Yazid. Tetapi apakah yang telah dilakukan olehnya? Dia jemput Sayyidina Husain datang ke Kufah, kamu tak boleh hidup dengan Yazid. Yazid memang tak suka dengan keturunan Nabi, jadi kamu tak boleh duduk sama ada di Madinah ataupun di Mekah.
Dialah yang menjemput Sayyidina Husain datang ke Kufah. Tetapi apa yang berlaku? Sejarah memaparkan bahawa dialah yang mengepalai 4,000 orang bala tentera untuk menentang Sayyidina Husain, dan dialah orang yang mula-mula turun dari kudanya untuk memenggal kepala Sayyidina Husain. Kalau orang tanya lepas ni, siapa yang membunuh Sayyidina Husain dengan tepat, ni dia, Shis bin Rabai, orang yang pernah menjadi sahabat baik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi bila kita jelas sebenarnya siapakah yang memainkan peranan, maka yang kita duk faham selama ni sebenarnya salah, sebenarnya tak betul, kena buang jauh-jauh. Bahkan di sekolah pun kita diceritakan bahawa peranan Yazid bin Muawiyah dalam peristiwa Karbala, sebenarnya Yazid tak turun tangan pun, tak turun padang pun. Bahkan Yazidlah antara orang yang sangat bersedih dengan apa yang berlaku ke atas Sayyidina Husain. Ni dia, pendeknya namanya Shis bin Rabai. Kalau orang tanya lepas ni, tuan-tuan boleh sebut mudah, pendek sangat nama dia. Inilah peristiwa sebenar di sebalik apa yang berlaku. Disebut inilah peristiwa sebenar di sebalik apa yang berlaku. Sebagaimana mungkin Syiah menafikan keterlibatan mereka. Dia nafilah, memang kerja dia memang nafi je, tak perlu dulu lagi. Sedangkan sejarah Karbala ditulis oleh tangan-tangan mereka sendiri. Sejarah Karbala ini ditulis oleh tokoh-tokoh ilmuwan di kalangan Syiah sendiri, yang mereka angkat sebagai muhaddisin, yang mereka angkat sebagai pakar di dalam tafsir dan sebagainya. Inilah tangan mereka sendiri yang tulis, yang memperakukan bahawa mereka lah yang bertanggungjawab. Namun sudah menjadi tabiat buruk mereka, pemalsuan dan pembohongan senantiasa disandarkan kepada golongan Sunni. Itu je tujuannya. Tujuan dia buat cerita itu, ini, begitu, begini, kaitkan orang tu, kaitkan orang ini, kaitkan anak sahabat Nabi, kaitkan dengan sahabat-sahabat Nabi, sebab nak memberikan satu tanggapan buruk kepada golongan Sunni. Hanya kerana satu sebab, iaitu dendam kesumat yang tidak pernah padam walau ditelan arus zaman dan masa. Kerana itu penulis artikel sempat menukilkan kata-kata, tetapi peristiwa penjarahan kejam terhadap Husain, ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya oleh tentera Umar bin Sa'ad di Karbala membuka lembaran sejarah kepada umat. Nampak ni? Ni antara ayat yang sering dimainkan oleh mereka ni. Ni Syiah hari ni. Dia kata apa? Dia kata yang main peranan untuk membunuh Sayyidina Husain ni adalah Umar bin Sa'ad. Siapa Umar bin Sa'ad ni? Tengok bawah ni. Alangkah celuparnya kata-kata ini. Jahat kata-kata yang dilemparkan oleh puak Syiah ni. Sebab apa? Apabila menyandarkan pembunuhan Sayyidina Husain kepada anak seorang sahabat besar baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad ni anak sahabat besar Sa'ad bin Abi Waqqas. Memang dalam catatan mereka, inilah orang-orang yang mereka sebut. Antara orang yang mereka sebut, Umar bin Sa'ad adalah orang yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain. Kerana apa? Kerana mereka tidak menerima Husain sebagai pemimpin. Bahkan mereka nak mengangkat Yazid bin Muawiyah. Dia laga-lagakan macam tu. Dia sebut alangkah jahatnya mulut mereka ini. Tidak mungkin sama sekali kita menerima Umar bin Sa'ad telah melakukan keganasan dan penghinaan sebegitu rupa sebagaimana yang dinyatakan dalam buku-buku sejarah, kerana ia bertentangan dengan riwayat Abu Mikhnaq Lut bin Yahya sendiri bahawa perawi berkata, seolah-olah aku masih lagi nampak air mata Umar bin Sa'ad yang mengalir membasahi pipi dan janggutnya. Nampak tak? Dia nak sebut peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Husain ini bukan peristiwa yang diratapi di atas muka bumi ini sahaja. Malaikat di langit juga amat bersedih dengan apa yang berlaku. Dunia digegarkan dengan suatu cerita, suatu kisah, suatu peristiwa yang sangat menyayat hati. Bahkan peristiwa Karbala ini
menggegarkan sistem khalifah pada ketika itu. Siapa yang mereka bunuh? Bukan setakat dia bunuh, bukan setakat dia buat naya, bukan setakat dia khanat. Dia menghina jenazah cucu Nabi ini dengan sehina-hina. Inilah sejarah hitam yang berlaku di dalam peristiwa Karbala, yang mereka kenang dengan cara mereka, tetapi kita mengenangkannya dengan cara kita. Kita amat bersedih dan berduka cita dengan apa yang dilakukan kepada Ahlul Bait ini. Orang yang sekejam dan seganas seperti yang digambarkan oleh sejarah itu tidak mungkin akan menangisi kematian orang yang dibunuhnya. Sampai begitu sekali, bahkan sebaliknya. Tangisan itu menunjukkan kesedihannya yang amat sangat di atas kematian Sayyidina Husain yang telah dibunuh secara zalim itu. Jadi kalau orang betul-betul jahat, ganas, dia bunuh musuh dia, lepas tu dia menangis, mana ada, tak logik. Tak logik lah kita bunuh musuh, kemudian kita menangis, kita sedih dengan musuh yang kita bunuh. Takkan berlaku macam tu. Tetapi apabila sahabat-sahabat yang difitnah ini, dengan peristiwa Karbala ini mereka menangis, menunjukkan bahawa mereka tidak terlibat langsung dengan cerita pembunuhan itu. Baik. Habis cerita bab pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala tu. Saya nak ambil terus yang sebelah ni. Apa dia nak sebutkan tentang, sebab dia nak cerita tentang Malaysia kan. Saya ambil tajuk yang ni, saya tinggal. Yang seterusnya, Malaysia Bumi Sunni. Itu yang dia nak sebut. Jadi dia sebut apa? Kalau Syiah mengatakan mereka meratap, mereka menangis itu sebab mereka adalah orang yang benar-benar memperjuangkan pembebasan bumi Palestin. Ni yang sebelah ni disebut. Dia menangis di Karbala tu antara sebabnya ialah di atas usaha mereka untuk membebaskan Palestin. Sebenarnya mereka tidak terlibat sedikit pun. Bahkan mereka juga antara generasi awal yang bergabung dengan Yahudi untuk merampas Baitul Maqdis pada peringkat awal cerita Baitul Maqdis itu. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab sirah. Dia sambung apa? Oleh itu jangan jadikan isu kekejaman Zionis di Gaza sebagai agenda mempromosikan Syiah. Syiah tengah ambil kesempatan lah ni maknanya. Dia kata jangan jadikan Malaysia seumpama apa yang berlaku di Iraq dan Pakistan. Jangan sengaja disemarakkan api perbalahan mazhab. Ingatlah bahawa Malaysia ini ialah bumi Sunni dari segi tradisi, budaya dan perundangannya. Dia sebut tentang undang-undang, tentang apa yang tak disepakati di dalam negara kita. Apa dia sebut? Mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mac 1996, Sidang Majlis Keselamatan Negara 17 Oktober 1996, Mesyuarat Jawatankuasa Hal Ehwal Kemajuan Islam Malaysia yang ke-27 telah memutuskan bahawa hanya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi pegangan umat Islam di Malaysia. Mana-mana ajaran yang bercanggah dengan fahaman dan amalan Ahli Sunnah wal Jamaah dilarang dan disekat penyebarannya dalam kalangan umat Islam. Bahkan sebelum ni dalam khutbah kita pun memang disebut dengan jelas kan, dalam khutbah Jumaat. Sebab apa dia tekankan perkara yang macam ni? Kena tolak, selain daripada Sunni kena tolak. Sebab cerita penyebaran ajaran sesat dalam negara kita Malaysia ini semakin hari semakin dahsyat, semakin hari semakin berani, tanpa ada tapisan lagi di kalangan mereka. Dulu dia sembunyi-sembunyi, dia sorok-sorok, dia pergi sikit-sikit macam tu. Sekarang mereka dengan terang-terang boleh menonjolkan siapa mereka. Dia ajak masyarakat Malaysia ni ikut macam mana ajaran yang mereka bawa. Baru-baru ni pun keluar lagi kan cerita nak buat perkampungan lah apa benda, kita pun tak faham apa sebenar yang dia nak kan. Sedangkan dengan jelas disebutkan Sidang Majlis Keselamatan Negara, Mesyuarat Majlis Fatwa dan semuanya. Ni dia kata, manakala Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang diadakan pada 2 dan 3 Mac 1996 di Langkawi memutuskan bahawa pertama, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Clear.
Tak payah bincang lagi bab tu. Kedua, memperakukan pindaan kepada semua undang-undang negeri yang berhubung dengan hukum syarak bagi menyelaraskan ta'rif hukum syarak atau undang-undang Islam seperti berikut. Hukum syarak atau undang-undang Islam artinya undang-undang Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Clear? Maknanya dari segi majlis fatwa ke, fatwa negeri ke, fatwa kebangsaan ke, satu perkara yang tidak perlu kita pertikaikan lagi. Datanglah apa-apa fahaman, datanglah apa-apa yang nak dimasukkan, nak didoktrinkan ke dalam kepala otak kita, kita kena tolak secara jelas. Sebab benda ini sudah pun diperakukan di peringkat pihak yang ada authority. Loceng sudah berbunyi. Kita berhenti setakat itu. Tersambung selepas Aidil Fitri insya-Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.